Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di dalam kelas Rawdah Daurah Khat Nasah Al-Quran. Maaf hari ini saya terlewat kerana ada sedikit urusan. Dan Alhamdulillah sekarang pukul 10.30 dapat juga sampai ke sini. Hari ini hari yang besok hari terakhir. Hari ini tinggal sehari lagi besok setelah kita melalui 3 minggu. InsyaAllah sebelum saya mula, saya nak bincang sikit berkenaan satu tajuk yang penting juga dalam Sunnah Khat, iaitu berkenaan dengan resam Osmani. Mungkin ada yang dah kenal apa itu resam Osmani dan mungkin juga yang belum tahu apakah yang dimaksudkan dengan resam Osmani. Kerana di dalam kita menulis khat, tajuk berkaitan dengan resam Osmani ni kita tidak boleh lupakan, kerana kita terlibat dengan kaedah-kaedahnya. Kita perlu tahu apa yang kita tulis, terutamanya berkaitan dengan penulisan ayat-ayat Al-Quran. Ada setengah mushaf menggunakan resam Osmani dan ada juga setengah mushaf menggunakan resam imla'i. Maknanya resam terbahagi kepada dua, satu resam Osmani dan yang kedua resam imla'i. Resam ni, apakah yang dimaksudkan dengan resam Osmani dan resam imla'i tersebut? Resam Osmani ialah satu disiplin ilmu berkaitan kaedah penulisan mushaf yang ditulis oleh para sahabat pada zaman pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, yang berbeza dengan ejaan biasa. Maknanya berbeza dengan ejaan resam imla'i. Kalau ayat Quran tu ada dua resam ni yang popular. Satu resam Osmani dan satu lagi resam imla'i. Dan kita perlu kenal apakah resam Osmani dan resam imla'i tersebut supaya kita jelas dan tidak bercampur di antara satu sama lain. Pada zaman Sayyidina Osman, mushaf ditulis sebanyak 6 buah mushaf ketika itu, di mana mushaf tersebut dihantar ke Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Syam dan mushaf imam yang disimpan oleh Sayyidina Osman. Dan mushaf-mushaf inilah yang dinamakan menggunakan resam Osmani. Bermakna resam Osmani ini adalah resam yang berbentuk tauqifi, iaitu kaedah penulisan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kerana Rasulullah tidak mengajar sesuatu melainkan setelah mendapat perintah wahyu daripada Allah. Maksudnya resam Osmani ini yang ia berbentuk tauqifi, berbentuk tetap, yang kita mesti ikut kalau kita nak menulis ayat-ayat Al-Quran. Jadi antara keistimewaan dia, resam Osmani ini menepati wajah-wajah qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Qiraat, ada berbagai qiraat, dan penulisan resam Osmani ini menepati semua qiraat tersebut. Jadi setengah ulama berpendapat bahawa wajib untuk kita menulis
ayat Al-Quran ni menggunakan resam Osmani. Namun di dalam seni khat ada juga pendapat yang mengatakan boleh kita menggunakan resam imla'i, kerana di negara Arab sekalipun jika ada pertandingan khat, mereka membenarkan kita memilih antara resam Osmani ataupun resam imla'i. Sehingga di Madinah, di Mekah sendiri pun, di Saudi, pertandingan khat di sana tidak mensyaratkan kita menulis dalam resam Osmani. Jadi dalam karya seni mereka bebas untuk kita memilih sama ada nak menulis dalam resam Osmani atau imla'i. Tetapi dalam konteks menulis mushaf yang sempurna, yang komplit, sebaiknya kita menggunakan resam Osmani, kerana di Malaysia juga Kementerian Dalam Negeri dan JAKIM hanya membenarkan kita menggunakan mushaf resam Osmani sahaja. Jadi dalam konteks kita di Malaysia ni, sebaik-baiknya kita menulis khat ni menggunakan resam Osmani jika membabitkan ayat Al-Quran. Tapi jika penulisan itu berbentuk hadis, kata-kata hikmah, itu terpulang, dan itu tak ada sebenarnya riwayat tentang resam Osmani berkaitan dengan hadis ni. Dia hanya tulisan biasa. Yang mesti kita ikut ni berkaitan dengan ayat Quran sahaja. Sebab resam Osmani khusus untuk penulisan ayat Al-Quran. Resam Osmani ni dia ada beberapa bentuk lah. Di dalam resam Osmani tu ada hazaf, ada ziyadah, ada ibdal, ada perbincangan berkaitan wasal dan fasal, berkaitan dengan hamzah wasal, hamzah qata', dan ma fihi qira'atan, maknanya ada yang berbentuk dua bacaan. Contohnya Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Itu pun berkaitan dengan permasalahan resam Osmani. Hazaf ni banyaklah. Hazaf alif pada bismillah, ya. Bismillah tu sepatutnya ada alif, ba alif sin, bi ismi sepatutnya. Tetapi dihazafkan alif tu, dibuang alif tu, terus ba bersambung dengan sin. Itu adalah kaedah resam Osmani. Antaranya ziyadah. Ziyadah ni apa? Ziyadah ni contohnya mi'ah, 100, mi'atun, ditambah alif pada mim, selepas mim dan sebelum hamzah, dan yang berbunyi hamzah selepas alif tu tidak berbunyi pun, mi'atun. Itu pun di antara kaedah resam Osmani. Itulah antara 6 bentuk resam Osmani. Kita boleh kalau nak tahu detail kena tengok buku dan kaji ayat-ayat Quran yang berkaitan resam Osmani, kerana memang tulisannya berbeza daripada tulisan resam imla'i. Contohnya as-salah, ya. As-salah ada yang ditambah waw, ya. Selepas lam ada waw. Sepatutnya alif. As-salah kalau resam imla'i ada alif, tetapi resam imla'i ada waw. Jadi daripada situ kita boleh faham bahawa resam Osmani adalah berkaitan dengan ejaan, ya. Dia bukan berkaitan dengan tanda-tanda ataupun tashkil. Itu poin penting tu. Maknanya resam Osmani adalah berkaitan dengan huruf dan ejaan perkataan tersebut, bukan
berkaitan dengan baris. Jadi dalam resam Osmani ini tiada istilah mengenai tanda baca resam Osmani. Kalau kita jumpa istilah mengatakan ini tanda baca resam Osmani, itu tak betul sebenarnya. Resam Osmani tidak berkaitan dengan tanda baca, bukan berkaitan dengan fathah, dhammah, kasrah, ataupun mat, tanda mat apa semua itu bukan resam Osmani. Itu hanyalah tanda-tanda ataupun dipanggil dhab di dalam kaedah penulisan mushaf. Itu adalah dhab. Ketika penulisan yang 6 tadi pada zaman Sayyidina Osman pun tidak ada tanda-tanda, belum ada lagi tanda-tanda bacaan dhammah, kasrah semua, termasuk titik-titik. Tidak mempunyai tanda-tanda lagi ketika penulisan mushaf zaman Sayyidina Osman tadi. Dan satu lagi kita kena tahu bahawa penulisan resam Osmani ini bukanlah bermaksud mushaf Madinah, ya. Mushaf Madinah bukan satu-satunya penulisan resam Osmani. Itu sebahagian bentuk, kerana resam Osmani ada dalam pelbagai wajah. Contohnya jika kita melihat pada mushaf lain, contohnya mushaf Al-Muhammadi di Morocco, juga menggunakan resam Osmani, tetapi ada bentuk-bentuk yang berlainan sikit daripada mushaf Madinah, kerana mereka berpandukan riwayat yang lain, ya. Dan bacaan juga menggunakan riwayat yang lain. Jadi ada yang menambah alif, ada yang membuang alif, tetapi tetap resam Osmani. Itu juga kita perlu faham. Contohnya mushaf-mushaf di Turki, ya. Kalau kita lihat, mungkin kita anggap itu resam imla'i. Sebenarnya mereka juga menulis dalam resam Osmani, tetapi bentuk yang berlainan sedikit daripada mushaf Madinah. Dan banyak penambahbaikan terhadap tulisan Al-Quran ni, iaitu ilmu resam dan dhab. Dhab itu adalah ijtihad daripada ulama resam untuk memudahkan kita membaca pada hari ini. Okey, dalam konteks kita di Malaysia ni, kita kena ingat yang di sini kita perlu menggunakan resam Osmani sebagai seragam yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga daripada peringkat sekolah pun kita dah ajar anak-anak kita membaca kaedah resam Osmani, sehinggalah di peringkat kita sekarang sepatutnya kita menggunakan resam Osmani untuk keseragaman penggunaan kita di Malaysia. Dan penjualan resam Quran yang mempunyai resam yang selain daripada resam Osmani juga tidak dibenarkan di Malaysia. Sehingga baru ni saya ada terbaca yang seorang lelaki didakwa mengikut Seksyen 7 1 Akta Percetakan Teks Al-Quran ni, kerana memiliki Quran yang bukan resam Osmani, dan kemungkinan dia menjual lah. Saya rasa dia adalah penjual
mungkin kedai buku atau sebagainya. Dan beliau didakwa di mahkamah kerana tidak mematuhi keseragaman yang ditetapkan oleh KDN. Okey, itu sedikit perkongsian berkaitan dengan Rasam Osmani. Kerana kita kena jelas dan ambil tahu apa yang kita tulis supaya tidak menimbulkan masalah, terutamanya dalam tulisan-tulisan kita di sekolah, di masjid, di surau. Mudahnya kita tengok saja apa yang ada dalam mushaf. Sekarang ni yang banyak digunakan mushaf Madinah, termasuk mushaf yang dikeluarkan oleh Yayasan Lestu. Memang semuanya menggunakan kaedah penulisan Rasam Osmani. Tengok sahaja daripada mushaf dan kita ikut satu persatu dan kesemua dhabtnya supaya tidak menimbulkan masalah. Walaupun dhabт itu bukanlah Rasam Osmani, tapi kalau kita menulis di dalam khat sulus, khat nasakh yang mempunyai baris, janganlah ditinggalkan dhabт daripada Rasam Osmani tersebut, supaya masyarakat kita lebih mudah menerima dan faham. Berbeza dengan khat riq'ah, khat diwani, itu kaedah penulisannya berbeza. Dan biasanya riq'ah diwani ini bukanlah untuk penulisan mushaf, untuk penulisan tujuan yang lain. Itu tak apa. Kalau penulisan mushaf, penulisan untuk bacaan orang ramai, perlu kita seragamkan penulisan kita mengikut apa yang dibenarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Okey, insya-Allah. Saya akan mulakan penulisan kita pada hari ini. Jika ada soalan boleh tulis ini, nanti saya akan lihat. Okey, hari ini kita akan menulis huruf lam. Huruf lam. Semalam kita buat kaf dan hari ini kita buat lam. Kita tengok permulaan lam terdiri daripada huruf alif, yang pertama huruf alif dan kedua adalah ekor huruf nun. Alif ditambahkan tarwis, okey. Tarwis lebihkan sebelah kanan, ya. Bahagian kiri lurus, bahagian kanan keluar.
alif dan nun. Okey, satu lagi caranya. Ini uslubnya. Kalau alif, begini bentuknya. Atas daripada sebelah kanan, bawah turun ke sebelah kiri. Ini bentuk alif. Tetapi untuk lam, bentuknya alif. Turun bermula daripada sebelah kanan, tetapi bentuk ini agak melengkung keluar sedikit ke sebelah kanan, kemudian disambung dengan ekor nun. Okey. Ini maknanya satu cara. Yang ini pun satu cara. Ini terus ke bawah seperti alif dan bersambung dengan huruf ekor nun, ya. Yang ini turun melengkung ke bawah. Yang ini turun melengkung ke sebelah kanan. Ini dua gaya penulisan. Bermakna alif ini seolah dia melengkung ke sini. Tetapi di hujungnya tetap ke sini supaya kita boleh sambung dengan ekor. Lagi sekali kita buat. Bentuk alif seolah melengkung sedikit macam ni. Dan dibuat ekor nun. Ini lagi satu bentuk zuluf berbentuk ke bawah menggunakan bahagian mata pen yang nipis, dibuat zuluf ke sini. Ini satu bentuk huruf lam, tetapi kebiasaannya kita menggunakan yang ini. Ada ketikanya penulis menggunakan zuluf seperti ini. Okey, lam itu sahaja lam. Kita buat lam yang bersambung pula. Boleh dibuat 3 ataupun 2,5.
Kalau 2,5 bermakna tulisan kita ni tebal. Kalau 3, tulisan kita kurus sedikit. Ini lam dan ba. Untuk sambungkan ba kena naik dulu ke atas. Dan perhatikan lam ini bentuknya begini, melengkung keluar. Ditambah kepala lam. Lam dan ba. Pastikan lam lebih tinggi sedikit daripada ba. Dan ba melengkung dan bahagian tengah ni mencecah di garisan. Berbeza dengan yang tunggal. Kalau tunggal 2/3 turun, 1/3 naik. Dua per tiga menurun, 1/3 ke atas. Tapi untuk bar yang disambung, kita rendahkan di bahagian tengah. Tengah bar ni, bahagian yang paling rendah. Kalau bar tunggal, bahagian yang paling rendah ni 2/3 dan 1/3. Okay, sekarang kita buat lam bersambung dengan huruf. Seterusnya lam dan jim. Ini lam dan jim. Lam ini
dia lebih berat ke sebelah kiri. Kepala jim lebih banyak sebelah kanan. Bentuk seperti jim mufrad, jim tunggal, kepalanya dan ekor 5 titik. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua. Okey, ini khas untuk lam dan jim ataupun ha dan kha. Ini lam ini berubah bentuknya daripada lurus berbentuk alif. Sekarang kita gunakan lam yang bersambung dengan lam alif. Lam yang bentuknya lam alif. Lam alif. Sekarang kita gunakan lam ini untuk bersambung dengan jim. Ditambah kepala di bahagian atas ni, tarik ke bawah dan turun nipis, melengkung sedikit di bahagian tengah. Dibuat kepala jim. Sambungannya di hujung ni. Kemudian dibuat ekor jim seperti biasa. Ada dua bentuk. Ini satu. Dua. Bentuk lam apabila bertemu dengan huruf jim. Lam dal. Cuba perhatikan bentuk alif tu melengkung sikit. Cuma di hujung ni sahaja masukkan supaya kita boleh bersambung dengan dal dengan elok. Yang ini dinaik dengan penuh mata pen ke atas ke sebelah kiri. Okey, kalau kita lihat sini, tempat yang kita nak berhenti untuk dal ini adalah 2/3 daripada bawah. Berhenti pada 2/3 daripada tiang lam ni,
bentuk lam. Untuk dal, dal turun sikit. Dan lebih tinggi daripada lam. Lebih tinggi daripada lam. Kalau lam ba, sini kita nipis kita pusingkan mata pen. Tetapi untuk lam dal, penuhkan mata pen, tolak ke atas, condong sedikit sebelah kiri. Ukuran dal ni 2 titik saja. Okey. Lam ba, lam jim dan lam dal. Lam sin. Lam sin ni sama dengan lam ba. Lam sin naik ke atas. Okey, untuk lam sin boleh kita buatkan kepala sin yang nipis di situ untuk sambungan dengan lam. Seolah-olah sin tunggal tetapi lebih nipis. Lebih nipis daripada kepala sin tunggal. Ya, itu lam sin. Dalam khat nasah ni semua begini Yang pertama tinggi, yang kedua mesti turun. Nanti kalau ada lagi huruf kat belakang ni, belakang ni akan naik pula. So bentuknya akan jadi begini. Ini biasanya macam mana cara kita nak menyusun huruf di dalam khat nasah. Contohnya lam, sin, dia mungkin menurun. Tiba ada lagi, contohnya nun, atau mungkin selepasnya ta. Ta ni akan naik. So bentuknya seolah-olah melengkung begini. Ini untuk menyusun huruf-huruf kita menulis kalimah di dalam khat nasakh. Itu kita kena belajar lagi macam mana bila kita menyusun nanti tu. Memang perlu belajar Sebab di dalam khat nasakh biasanya kita membuat baris ataupun khat lain, kita buat baris. Kita nak menulis huruf ataupun kalimah di sini. Sebenarnya baris atau garisan ni kita hanya sebagai
sebagai guide, guide untuk kita nak memulakan tulisan. Yang paling penting di sini adalah garis huruf. Garis huruf tu paling penting. Contohnya kita nak menulis apa? Al-kalimah. Al-kalimah. Jadi di sini dalam kepala kita, kita dah tahu apa bentuk al-kalimah tu. Bentuk al-kalimah kita nak gunakan mim yang mana, kaf yang mana. Contoh sekarang saya nak gunakan mim yang berlubang. Jadi saya mulakan tinggi. Sebab di sini ada kaf. Saya tak letak di atas garisan ni. Kerana mim nanti akan jatuh di sini. Jadi garis yang sebenarnya di sini. Garis ni ada dalam kepala kita. Di mana nak letakkan permulaan huruf tu. Ini kita kena belajar. Contohnya fasabbih. Fa kena mulakan lebih tinggi daripada garis ni. Sebab ha nanti akan berada di tengah-tengah garis yang kita buat ni dengan betul. Kalau kita mulakan fa di atas garis ni, ha ini akan jatuh lebih banyak. Yang sebenarnya garis yang penting adalah garis ini, bukan garis ini. Ini hanya sebagai guide untuk kita buat huruf di atasnya, dan kita yang tentukan bentuk mana nanti yang kita nak guna. Contohnya al-kalimah ni ada lagi bentuk lain, kita boleh buat. Tetapi kalau kita nak buat bentuknya begini, naikkan dulu lam ini. Begitu juga fasabbih. Kalau nak gunakan sambungan ba dan ha begini, kena naikkan fa, sin, barulah boleh sambung dengan ba dan ha. Banyak dalam khat nasakh, bentuk-bentuk yang berlapis begini banyak. So kita kena belajar dan praktis macam mana kita nak menulis di atas garisan yang kita buat ni. Sebab garisan ni bukanlah garisan yang kita letakkan dengan sebenarnya kalimah yang kita nak tulis tu. Kita lebih utamakan garis ini, garis yang ada dalam kepala kita. Macam mana kita nak menyusun huruf tu. Begitu juga contohnya ni. Lam ha ni, kalau kita nak gunakan lam ha begini, tentulah lam ini kita kena angkat lagi tinggi. Sebab ha akan berada di atas garisan yang kita buat tu. Alladina, lam zal contohnya. Di mana kita nak letakkan lam ini ataupun zal ini di atas garisan. Kita yang tentukan. Kerana kalau kita gunakan zal ini, katalah kita buat alladzina, ya nun tidak di sini, ya. Bukan kita mulakan di sini. Jika kita mulakan di sini bermakna ya nun ini dah jauh dan terjatuh daripada
kalimah alladzina. Jadi yang terbaiknya ia bermula di atas, tinggi. Akhirnya garis ini kita tak gunakan pun. Yang ini kita tak gunakan pun. Hanya sebagai guide untuk keseluruhan susunan yang kita buat. Untuk huruf bukan dimulakan di atas garisan yang kita buat. Dia mengikut permulaan huruf di awal garis tu. Sekarang contohnya permulaannya di sini. Selepasnya mesti mengikut lam ini. Mesti mengikut lam ini. Jangan mengikut garis ini. Faham? Jelas ha? Tapi itu perlu belajar dan praktis untuk nak menentukan di mana kita nak mula. Inilah rahsia, tetapi bukan rahsia. Ini sebenarnya susunan yang betul di dalam khat nasakh. Kalau kita tak buat, bermakna kita tak tahu lah macam mana nak menyusun ad-din, allazina ataupun ad-din, maliki yaumiddin. Begini cara nak menulis ad-din, bukan di atas garisan yang kita buat panjang-panjang tu. Okey, kita balik semula kepada lam. Okey, lam berubah sedikit apabila bertemu sesetengah huruf tertentu. Contohnya lam kita buat an-nahar. Dia kelabu sikit . Lam untuk lam bertemu dengan ha, lam nun ha, bukan lam ha, lam nun ha, an-nahar. Okey. Lam ini tebal di bawah dan naik sedikit. Perhatikan di bahagian awal ni
lebih rendah, dan bahagian yang kedua ni 2/3 naik. 1/3 turun, 2/3 naik sampai sini. Ini lam. Kemudian dibuat huruf nun. Ini nun dan terus bersambung dengan ha. Maknanya bentuk lam ini ada berbeza sedikit daripada lam sin, lam ba dan lam dal. Lam, ini yang lembut sedikit. Gigi huruf selepas lam perhatikan huruf lam bila ataupun huruf alif di belakang, jika satu kalimah tu ada lam di depannya, pastikan alif tu lebih tinggi daripada lam. Lebih tinggi daripada lam di awal. Tinggi sedikit. Lam lebih rendah daripada alif di belakang. Okey, ada satu pertanyaan. Lam adakah ekor lam tunggal atau di akhir perkataan boleh ditarik panjang? Ini memang ada satu bentuk lam, tetapi lam ini sama dengan kaf. Lam yang ditarik panjang boleh ke? Ada juga yang saya lihat lam penulis-penulis menggunakan bentuk kaf. Bentuknya seperti kaf. Dalla. Tapi ini jarang digunakan. Dan apabila bersambung, contohnya Jabal.
Adakah lam ini boleh ditarik panjang? Lam ini boleh ditarik panjang tetapi tidak menggunakan ekor nun. Ini bentuk lam bila ditarik panjang. Di dalam khat nasakh. Cuma bentuknya agak berbeza daripada lam yang asal. Sebab itu pengalaman saya sendiri, saya jarang menggunakan lam bentuk begini. Bila ada perkataan yang boleh ditarik dan tidak memerlukan lam itu ditarik, saya lebih suka menggunakan huruf lain yang dipanjangkan. Contohnya kalau jabal ni, contohnya di sini ada border untuk kita menulis. Jadi biasa yang saya amalkan adalah menarik huruf lain selain daripada lam. Walaupun ini ada dalam penulisan khat nasakh, jika boleh kita gunakan huruf lain untuk dipanjangkan, lebih cantik kita tarikkan huruf lain. Jabalun, contohnya jabalun. Dan apatah lagi kalau di sini ada fathah. Fathah lebih bagus. Memenuhi ruang yang kita buat dan tarik panjang tu. Okey, lam bila bertemu dengan lam kena rapat. Lam lilladzina ataupun okey, saya buat lilladzina ataupun lidin. Ini biasanya dua lam yang bertemu, rendahkan lam yang kedua. Turunkan lam yang kedua. Lam pertama, lam kedua lebih rendah bila dua lam bertemu. Dan
huruf dal ya. Kalau huruf lain, lam yang kedua tu tak boleh turun pula. Contohnya lil, lam, lam, ain contohnya. Kita boleh mula daripada atas ataupun di bahagian bawah ni, sambung di sini, boleh juga. Kalau atas, turun, buka sikit ke sebelah kiri. Ini lam, lam, ain. Jadi lam, lam, ain, lam yang kedua ni tidak turun. Ya, lam, lam, ain. Perhatikan bentuk ni. Ni sebaiknya diturunkan ini dan naik balik. Okey, lam di tengah ya. Ada lagi lam tengah. Satu lagi lam depan ni kalau ada dengan ha simpul ataupun kita gunakan ha bentuknya. Ini lahum. Lam ini lebih pendek dan disambung ha di bawahnya ya. Ha disambung daripada atas. Lamma, lam mim juga begini bentuknya. Lam bersambung dengan mim daripada atas gitu.
So lam ini bentuknya beza sikit dengan lam yang lain, kerana nanti kita akan sambung huruf daripada bawah lam terus bersambung dengan huruf selepasnya. Ekor lam ini tebal dan terus bersambung dengan huruf lain. Saya akan buat lam di tengah. Lam di awal untuk satu kalimah dah saya buat Al-Hasan. Al-Hasan. Sebab lam ini bentuknya lain. Kita tengok bila di dalam perkataan. Okey. Al-Hasan. Sama dengan yang atas tadi. Cuma ha tunggal ni dia lurus. Ini untuk kataan, kalimah. Sebab bertemu dengan sin, dia turun sikit. Kita buat huruf lam di tengah pula.
Contoh kita nak buat huruf kalimah Al-Halim. Ini boleh disambung di bawah saja. Kalau nak mula daripada atas pun boleh. Cuma cara naik tu kena lain sikit. Ini untuk nak sambung di bawah, kita naikkan macam lam ha alif. Boleh disambung sini, bawah, tarik keluar dan naikkan ke atas. Ini lam di tengah. Lam di awal dan di tengah. Okey, bila ada huruf yang berlapis, lam itu apabila di tengah dan sebelum huruf yang berlapis ni, kita kena pendekkan sikit lam. Pendekkan sikit lam. So, ini garis yang saya cerita tadi, garis biasa. Jadi bila kita perlukan kalimah sebegini, susunannya sebegini, mulakan di bahagian atas tinggi ya, daripada line ini, dan lam juga terpaksa dipendekkan sikit. Ini bentuk-bentuk lam bila berada di tengah. Kalau di depan pun, kalau contohnya alhamdu, lam ini tidaklah panjang seperti lam ba tadi. Sebab ha mim dal ni berlapis.
Dan lagi satu, apabila lam di tengah dan selepasnya huruf ke bawah. Contohnya ya, ya, mim, bentuknya akan turun ke bawah. Perkataan ala ataupun ali, lam itu ke bawah. Jadi ain ni ditinggikan sedikit daripada garisan ni, dan lam turun ke bawah. Bermakna lam ni tinggi, ya, terus ke bawah bersambung dengan ya di bawah ni untuk kalimah ali ataupun ala. Begitu juga salam sallallahu alaihi wasallam, ya, lam tu turun ke bawah. Jika kita gunakan mim ini, jadi lam di bahagian atas ni pendek saja. Okey. Lafzul jalalah, lafzul jalalah pun lam juga. Lam, lamha. Lafzul jalalah ni kaedah khas. Untuk lam, sepatutnya lam ni tinggi. Tapi penulis terdahulu mencipta satu kaedah khas untuk lafzul jalalah supaya kalimah ini berbeza daripada kalimah yang lain. Jadi maknanya masih kelabu lagi. Turunkan sikit. Okey.
Ini lafzul jalalah. Lam. Buat ni. Lamnya condong sikit ke sebelah kanan. Naik dan dipatahkan sikit ni. Terus ke atas pula. Bagi sama dengan lam yang pertama dan disambung bahagian bawah condong ke sebelah kanan sedikit. Dan huruf H sini nanti saya buat lagi. Lam lebih kecil daripada, lebih rapat daripada lam ha. Tengok. Yang pertama turun, condong ke sebelah kanan, masuk sedikit begitu, dan disambung bawah ni. Lebih rapat lebih bagus. Dia rapat, dia lebih nampak bold. Ya, itu huruf lafzul jalalah. Lam ini condong. Ini khas untuk lafzul jalalah. Sebab lam, kalau bertemu dengan lam, macam alladhi yang saya buat tadi, lam ini tinggi. Hanya untuk lafzul jalalah, kita buat lam rendah dan special. Ini kaedah asal dia. Kaedah asal untuk lam ha. Daripada kaedah asal, kita tulis dengan kaedah khas untuk lafzul jalalah. Saya pun tak jumpa siapa yang mencipta bentuk ini. Kalau ada siapa pernah jumpa, siapakah yang mula menulis bentuk lafzul jalalah begini? Termasuk juga dalam khat sulus, ya. Khat sulus pun ada kaedah khas untuk lafzul jalalah.
Sebab kalau asalnya lam ha. Ini kaedah asal khat sulus. Sebabnya kita tahulah, sebabnya di ta'zim, untuk memuliakan kalimah tu, lafaz tu, dan untuk membezakan antara kalimah yang sangat jauh daripada maksud kita dalam menyebut Allah, iaitu Allata. Macam tadi saya cerita pasal Resam Osmani. Di dalam Resam Osmani, dia kelabu pula ya. Dia autofocus macam ni. Di dalam Resam Osmani tidak mempunyai titik ya, tidak mempunyai baris. Yang ada hanya huruf lam, lam, ha. Allata sama juga. Alif, lam, lam, ta. Lam, lam, ta dengan lam, lam, ha, dulu tulisannya sama. Jadi penulis-penulis terdahulu membuat inisiatif mencipta susunan untuk lafzul jalalah dengan bentuk begini untuk nasakh dan bentuk begini untuk sudus. Cuma saya belum menemui lagi siapa yang mula-mula menulis bentuk ini. Kalau tuan-tuan semua ada maklumat, boleh kita bincang dan berkongsi. Siapakah yang mula menulis bentuk begini untuk khat nasakh dan untuk khat sudus? Alasannya yang kita tahu adalah untuk memuliakan kalimah itulah. Ya, nak membezakan antara kalimah ini dengan Allata. Itu memang alasan yang kuat. Sebab dulu memang walaupun ini ta, tetapi titik tak ada. Bermakna kalau kita lihat dia sama dengan tulisan lafzul jalalah. Sekarang kita dapat membezakan antara lafzul jalalah dengan Allata. Terutamanya sekarang bila dah ada titik, kita lebih tahulah. Tapi memang satu usaha yang sangat baik untuk membezakan dengan kalimah-kalimah lain. Sebab kaedah asal memang begini. Kaedah asal lam, lam tinggi dan ha. Okey. Ada lagi soalan? Saya rasa lam itu saya kot. Satu lagi lam alif lah. Lam alif ni dia tunggal dan di hujung saja. Ada soalan boleh di type di ruangan komen. Ini lam alif ya.
lam alif di hujung akan lebih pendek daripada lam di tengah ataupun lam di awal. Sebab lam alif ni tidak boleh tinggi. Ekonya lebih turun ke bawah, lebih rendah daripada huruf sebelumnya, sama ada lam ataupun huruf lain. Okey, sekarang dah pukul 12. Boleh kalau nak tanya direct melalui mikrofon ataupun melalui suara pun boleh. Ada soalan? Dipotong huruf. Contohnya perkataan Allahumma. Alif, lam, lam, satu sambungan. Itu yang di dalam khat nasakh sebenarnya potongan-potongan begitu tidak digunakan. Huruf yang diletak di atas huruf lain, kecuali dalam penulisan mushaf. Contohnya Allahumma tu memang biasanya orang tak gunalah macam tu. Allahumma, Allahumma macam ni. Ini biasa tak digunakan dalam nasakh. Begini ada yang biasa Allahumma, kalau huruf yang berlapis begini tidak digunakan, kecuali dalam penulisan mushaf untuk memudahkan bacaan. Biasanya perkataan-perkataan yang berlapis, macam lama tadi, ini kaedah di dalam khat nasakh. Tetapi ada juga kaedah yang mimnya jelas. Ini lebih sesuai untuk mushaf. Begini untuk nasakh okey, untuk mushaf agak mengelirukan. Contohnya jika kita gunakan perkataannya 5, ya. 5 ni barisnya akan duduk di bawah mim. Baris mim duduk di sini. Dan susunan ini kita akan nampak mim ini akan lebih ke depan berbanding lam. Padahal lam tu huruf yang pertama. Ini nampak mim jadi huruf pertama. Itu antara benda-benda yang bila kita menulis mushaf ataupun ayat untuk bacaan umum, benda-benda tu kita kena ambil berat, ya. Banyaklah perkataannya. Tetapi kalau ditengok dalam mushaf Madinah, ini ada ni. Dalam mushaf Madinah ada.
Allahumma. Ha di bawah lam pun boleh. Tapi elakkan daripada menggunakan yang ini. Okey, saya rasa sampai di sini saja untuk hari ini. Besok tinggal satu hari lagi, hari Jumaat. InsyaAllah kita lengkapkan kelas kita pada besok hari. Terima kasih semua yang hadir. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.